Nasional 8 kita tumpukan kepada Perhimpunan Agong UMNO 2016. Perhimpunan kali ini menyaksikan satu lagi detik bersejarah. Ibu negara Kuala Lumpur akan dihiasi satu lagi mercu tanda ikonik apabila Kompleks Pusat Dagangan Dunia KL Putra atau KLPWTC yang baharu siap dibina dalam tempoh 4 tahun akan datang. Dengan gabungan konsep baharu dan lama, ia membawa tarikan terbaharu di ibu negara ke tahap lebih tinggi dan dalam masa yang sama mengekalkan struktur lama sebagai memperingati masa lampau. Untuk laporan terperinci, kita bersama Syaril Sarapudin di sana. Syaril, silakan. Baik, terima kasih Ivan dan juga Feralto di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Perhimpunan Agong UMNO 2016 membuka tirainya di PWTC. Bila kita sebut saja PWTC, saya pasti kita semua mengetahui bahawa PWTC itu sangat sinonim dengan UMNO. Dan ingin saya kongsikan kepada para penonton, PWTC yang menjadi lambang perjuangan orang Melayu akan ditransformasikan menjadi KLPWTC, berkonsepkan persekitaran gaya hidup bersepadu. Antara lain, ia akan dijelmakan dengan bangunan baharu, pejabat dan juga hotel bertaraf 6 bintang di menara setinggi 70 tingkat serta pembangunan semula Dewan Tun Razak 1 dan 2 menjadi sebuah dewan baharu yang luas dan bertaraf dunia. Majlis Pecah Tanah projek itu disempurnakan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak, berkeluasan 111,484 meter. Menara 70 tingkat itu yang bakal dibangunkan di atas tapak hentian Putra berhadapan PWTC akan menjadi ibu pejabat UMNO yang baharu. Datuk Seri Najib menyifatkan pembinaan menara itu satu projek transformasi yang mengetengahkan tema seni bina berasaskan pakaian tradisional Melayu. Roh UMNO adalah tunjang pusat dagangan dunia KL Putra ini. Setiap butir tanah, setiap lapisan dindingnya terbina atas keringat dan air mata ahli bersama pemimpinnya. Ia adalah lambang kesetiaan, lambang keikhlasan dan lambang semangat ahli UMNO dalam memartabatkan perjuangan orang Melayu. Kerja awal projek bermula 11 Mei depan bersempena sambutan ulang tahun UMNO dan dijangka siap pada tahun 2020. Selain mengandungi ruangan pejabat, restoran dan hotel 6 bintang, turut dibina di kawasan berhampirannya sebuah masjid terapung yang mampu memuatkan 5,000 jemaah selain menaik taraf Menara Dato' On yang menempatkan ibu pejabat UMNO ketika ini. Selain itu, 2 Dewan Tun Razak juga bakal dinaik taraf dan digabungkan menjadi sebuah dewan 2 tingkat dengan mengetengahkan seni bina moden. Baik, dengan kecanggihan teknologi hologram 3D, 6 bekas Presiden UMNO ditampilkan secara bersama-sama di pentas utama bersama dengan Presiden UMNO yang ke-7 iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, dan mereka menyaksikan upacara bersejarah perasmian secara simbolik pecah tanah projek pembangunan Kompleks KLPWTC yang akan menjadi mercu tanda ikonik baru di ibu negara. Ini antara detik yang bersejarah seketika tadi. Keenam-enam mereka ialah Allahyarham Dato' On Jaafar yang merupakan pengasas dan Presiden UMNO yang pertama, Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, Allahyarham Tun Husin On, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penampilan mereka pada acara berkenaan yang dipancarkan di layar gergasi yang memenuhi segenap ruang dinding dewan di mana acara itu berlangsung seolah-olah mereka menyaksikan upacara bersejarah itu. Kesemua mereka yang berpakaian baju Melayu lengkap dengan samping dan songkok tampil selama 2 minit di atas pentas utama sebagai simbolik gabungan tenaga untuk legasi dan kejayaan UMNO. Pada acara itu, Najib dan kesemua bekas Presiden UMNO telah bersama-sama melaungkan hidup UMNO sebanyak 3 kali. Sekali lagi, hidup UMNO! Okey, baik. Secara tradisinya Perhimpunan Agong UMNO akan bermula dengan taklimat Presiden dan juga taklimat secara tertutup hari ini berlangsung jam 3 petang tadi sehingga jam 4.30 petang.
Selain kepimpinan tertinggi UMNO, taklimat turut disertai perwakilan dari seluruh negara. Ahli Majlis Tertinggi UMNO yang ditemui selepas taklimat tersebut menjelaskan antara intipati utama yang ditekankan adalah lupakan persengketaan dan kembali kukuhkan parti bagi menghadapi pilihan raya umum akan datang. Pada masa yang sama, ahli-ahli UMNO perlu mengutamakan kepentingan rakyat. Bermakna hari ini kita bermula dengan langkah yang betul. Jadi dah mula dengan langkah yang betul ini, kita lupakan segala persengketaan yang lalu dan kita cari jalan bagaimana parti boleh dilihat dalam keadaan yang terbaik untuk dipilih oleh pengundi ketika pilihan raya umum nanti. Saya rasa tadi ternyata Presiden Parti memberikan taklimat yang berterus terang, terbuka dan dia sebut dari hati ke hati. Sebab ada perkara hari ini kita tak boleh kongsi kat luar. Sebab nanti orang salah faham. Atau ada juga yang akan putar belitkan. Jadi yang Perdana Menteri berkongsi tadi tentang perkara-perkara yang mana sebahagiannya tidak dapat disebut secara bebas di luar. Perdana Menteri lebih menekankan tentang kita perlu bersiap sedia menghadapi pilihan raya dan juga tidak perlu menunggu hingga saat-saat akhir tempoh penggal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap daripada kita ni perlu balik kawasan dan buat kerja untuk jadi lebih relevan parti. UMNO perlu menjadi parti yang bukan hanya memberi perkhidmatan kepada orang Melayu yang menganggoti partinya saja, tapi mesti menjadi parti yang juga dilihat penting kepada rakyat secara keseluruhannya tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Mereka yang patut mewakili parti dalam pilihan raya akan datang ialah mereka yang betul-betul yang dikehendaki oleh rakyat. Calon-calon yang boleh memenangkan parti. Bukan calon yang bijak pandai, bukan calon yang mempunyai resume yang terbaik. Tapi calon yang benar-benar rakyat berkehendakkan kepada calon. Baik, malam ini Perhimpunan Pergerakan Wanita, Pemuda dan juga Puteri akan dirasmikan secara serentak oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas-tugas timbalan Presiden. Dan untuk perkembangan terkini, kita akan terus saja ke Aras 4 di luar Dewan Merdeka bersama dengan Andy Reza Rohadian untuk mengikuti gambaran terkini di sana. Andy Reza. Ya Syaril, kalau boleh saya kongsikan kepada semua, seawal jam 8 malam tadi, para perwakilan sudah pun berada di ruang legar untuk memenuhi Dewan Merdeka malam ini dan anggaran jumlah perwakilan yang turut serta dalam perhimpunan kali ini adalah sebanyak 991 perwakilan pemuda, 992 perwakilan puteri dan 993 perwakilan wanita. Cantik angka itu Syaril, di mana jumlah keseluruhan hampir 3,000 perwakilan wanita, pemuda dan juga puteri akan terlibat dalam Perhimpunan Agung UMNO 2016 ini. Dan insya-Allah pada jam 9 malam nanti, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan hadir ke Dewan Merdeka ini untuk merasmikan Perhimpunan Pergerakan Wanita, Pemuda dan juga Puteri. Juga dijadual hadir adalah Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, Ketua Penerangan Tan Sri Anwar Musa, Bendahari Agung UMNO Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Kroak serta Ketua Sayap-Sayap Parti. Dan seperti biasa, perjalanan program yang boleh saya kongsikan kepada anda akan dimulakan dengan alunan selawat, nyanyian lagu Negaraku, lagu Barisan Nasional, lagu Bersatu Bersedia Berkhidmat dan juga lagu Sayap-Sayap Parti sebelum Naib Presiden UMNO sendiri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan menyampaikan ucapan Perhimpunan Pergerakan Wanita, Pemuda dan juga Puteri bagi Perhimpunan Agung UMNO 2016 ini. Dan kalau boleh saya kongsikan kepada anda, antara perkara yang akan diberikan fokus dalam ucapan Naib Presiden ini adalah berkenaan dengan penekanan kepada semua ahli parti untuk menyedari dan menyelami liku-liku perjuangan untuk menjadi seorang ahli politik. Dan juga antara fokusnya juga adalah berkenaan dengan usaha untuk terus mendekati golongan muda, generasi muda untuk menerangkan secara terperinci berkenaan dengan isu-isu semasa. Dan juga saya turut difahamkan bahawa perkara yang turut difokuskan dalam ucapan perasmian Naib Presiden adalah berkenaan dengan Perhimpunan Agung ini harus dijadikan
diberikan medium oleh kesemua ahli parti untuk mengemukakan cadangan dan juga pendapat mereka bagi membangunkan parti seterusnya menentukan hala tuju pembangunan negara Malaysia. Itu antara fokus dalam ucapan perasmian Presiden UMNO bagi perasmian Perhimpunan Pergerakan Wanita, Pemuda dan juga Puteri UMNO 2016. Segala perkembangan dan juga secara langsung akan kami bawakan perasmian Pergerakan Wanita, Pemuda dan juga Puteri ini dari TV1. Jadi teruskan bersama kami untuk perkembangannya. Untuk ketika ini kita kembali bersama Syaril di PWTC. Syaril. Okey, baik. Terima kasih Andy Reza untuk perkembangan terkini bagi perasmian ketiga-tiga sayap. Kita akan bawakan secara langsung selepas berita nasional ini, itu pada jam 9 malam nanti. Baik, ada satu lagi perkara yang saya nak kongsikan. Ini antara yang ditekankan juga sepanjang perhimpunan pada hari ini. 4 cabaran utama UMNO pada pilihan raya umum ke-14. Pertama adalah fitnah yang dilemparkan pembangkang. Keduanya memingkat pengundi muda. Dan juga ketiganya perpecahan dalaman. Serta keempat adalah isu mengenai bekas Presiden UMNO sendiri, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berkata, jentera penerangan UMNO harus bangkit untuk menangkis fitnah beserta hujah dan fakta yang jelas. Sebarang fitnah yang disebarkan menerusi media sosial harus ditangani dengan bijak. Dan juga untuk melihat bagaimana kita boleh pastikan agar maklumat kita akan sampai ke sasarannya. Kerana UMNO adalah sebuah parti yang berteraskan politik akar umbi. Dan kini adalah sebuah parti yang begitu tersusun organisasinya daripada peringkat majlis tertinggi, negeri dan bahagian dan juga cawangan. Tambah beliau, jentera penerangan parti perlu mencari jalan untuk memahami dan mendekati generasi muda yang banyak terdedah dengan pelbagai maklumat di alam cyber. Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh berucap demikian pada Konvensyen Penerangan Media 2016 di PWTC. Konvensyen julang kali diadakan ini sempena Perhimpunan Agung UMNO 2016. Baik, setakat ini dulu perkembangan semasa mengenai Perhimpunan Agung UMNO 2016. Ada 4 hari lagi dan juga banyak lagi perkara yang akan kami kongsikan kepada anda. Jangan lupa jam 9 malam nanti program khas akan ke udara untuk kami bawakan ucap tabah ataupun ucapan perasmian yang akan disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas-tugas timbalan Presiden. Jadi saya Syaril Sarpudi melaporkan tirai dari PWTC, kembali bersama Ivan dan juga Farhatul di Angkasa Puri.